Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Indi Pertuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berangkat ke Kubah Makam Diraja bagi majlis tahlil untuk ayahanda, bonda dan anakanda Kebawah Duli Maha Mulia Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Ana Damin dan Almarhum Dulian Teraman Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Berangkat sama paduka-paduka Nakda dan Adinda Kebawah Duli Maha Mulia, Dulian Teraman Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota, Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Dulian Teraman Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Maling, Dulian Teraman Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin, Dulian Teraman Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Wakil, Dulian Teraman Mulia Paduka Seri Pangeran Perdana Wazir Sahibul Hima wal Wakar Pangeran Muda Muhammad Bolkiah, Dulian Teraman Mulia Paduka Seri Pangeran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pangeran Muda Haji Sufri Bolkiah dan Dulian Teraman Mulia Paduka Seri Pangeran di Gadung Sabul Mal Pangeran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Keberangkatan ke bawah Duli Maha Mulia dijunjung oleh Yang Aman Mulia Pangeran Indra Setia Diraja Sabul Karim, Pangeran Anak Haji Idris bin Pangeran Maharaja Lela Pangeran Muda Abdul Kahar yang di-Pertua dan Isteri Negara, dan Yang Berhormat Pihin Udana Khatim Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junaid, Mufti Kerajaan, diikuti dengan bacaan tahlil, doa tahlil dan doa selamat. وخصوصا وباء كورونا فيروس وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Kebawah Duli Maha Mulia kemudian menjirus air asa-asahan ke atas makam almarhum ayahanda, bonda dan anakanda baginda. Juga menjirus air asa-asahan Dulian Teraman Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota. Diikuti oleh Dulian Teraman Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Maling, disusuli oleh Dulian Teraman Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin, seterusnya Dulian Teraman Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Wakil, kemudian diikuti oleh Dulian Teraman Mulia Paduka Seri Pangeran Perdana Wazir Sahibul Hima wal Wakar Pangeran Muda Muhammad Bolkiah. Seterusnya Dulian Teraman Mulia Paduka Seri Pangeran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pangeran Muda Haji Sufri Bolkiah dan Dulian Teraman Mulia Paduka Seri Pangeran di Gadung Sabul Mal Pangeran Muda Haji Jeffrey Bolkiah.
Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Terutama Yoon Suk Yeol, Presiden Republik Korea berikutan dengan kemenangannya dalam pilihan raya presiden dalam bulan Mac 2022. (1,543) dos vaksin telah diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun pada 9 Mei 2022 yang membawa jumlah keseluruhan pemberian vaksin dos pertama kepada 26,073 dos iaitu 60.8%. Perangkan itu dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Alafiah Kementerian Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga memaklumkan 1,226 dos kedua vaksin telah diberikan kepada kumpulan umur tersebut yang membawa jumlah keseluruhan kepada 4,808 dos iaitu 11.2%. Liputan bagi penduduk negara ini yang telah menerima 3 dos vaksin pula 66.7%. Juga dimaklumkan 265 kes baru jangkitan COVID-19 dilaporkan kemarin. Sebanyak 265 kes baru telah dilaporkan, iaitu 260 kes hasil ujian ART dan 5 kes adalah hasil dari 355 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 143,372 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain pula adalah seperti berikut. Tidak ada kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU, manakala 1 kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 125 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 141,961 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 1,192, iaitu 26 kes sedang dirawat di hospital, manakala 1,166 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Berikutan perubahan terhadap ujian SARS-CoV-2 semasa ketibaan di lapangan terbang antarabangsa Brunei bermula pada 6 Mei 2022 lalu, Menteri Kesihatan memaklumkan ujian ART semasa ketibaan akan dilakukan sendiri oleh penumpang apabila sampai di rumah atau hotel masing-masing. Setiap penumpang akan diberikan 3 kit ART semasa ketibaan, iaitu untuk digunakan pada hari ketibaan, hari kedua dan hari ketiga selepas ketibaan, dan keputusan setiap ujian ART tersebut hendaklah dimuat naikkan ke aplikasi BruHealth. Warna kod BruHealth bagi setiap penumpang yang baru tiba ke negara ini akan berubah kepada merah secara automatik. Walau bagaimanapun, penumpang yang memuat naikkan keputusan ujian ART negatif akan diberikan day pass bagi hari berkenaan melalui aplikasi BruHealth masing-masing yang membolehkan mereka memasuki mana-mana premis di negara ini. Arahan ini adalah sebagaimana peruntukan di bawah bab 62(a) Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204 yang mana kegagalan mematuhinya boleh dikenakan tindakan undang-undang. 22 ahli kontingen negara Brunei Darussalam termasuk atlet wushu dan e-sukan kemarin bertolak ke Hainan, Vietnam bagi menyertai kejohanan Sukan Asia Tenggara Sukan C ke-31. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat belayar, Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Molong Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Pada Sukan C kali ini, negara buat julung kalinya akan menyertai e-sukan dengan negara diwakili oleh 10 atlet sukan berkenaan. Temasya sukan berkenaan
akan bermula pada 12 Mei hingga 23 Mei ini. Kami training pagi petang malam dan juga kami juga ada menganalisis tim-tim yang dari luar. Kami punya plan dan strategi itu ada play safe and then consistent in the game lah. And apapun kami prepare sudah. We stay on focus training sama coach lah je tu untuk stabilkan kami punya strategi sampai menuju ke SEA Games. I'm trying to just only focus on my sport. Well, since last SEA Games I was about to get silver and bronze, I was hoping to get at least 2 gold. Kerajaan ke bawah Duli Maha Mulia melalui Kementerian Kewangan dan Ekonomi dengan kerjasama Tabung Amanah Pekerja TAP memperkenalkan skim persaraan baru iaitu Skim Persaraan Kebangsaan SPK yang akan dilaksanakan tahun 2023. Dalam temubual eksklusif bersama Awang Haji Muhammad Adfarol bin Haji Mas Adenan, pemangku timbalan pengarah urusan Tabung Amanah Pekerja berkata, skim baru berkenaan merupakan usaha kerajaan ke bawah Duli Maha Mulia yang sentiasa prihatin kepada kebajikan rakyat secara menyeluruh dan khususnya dari segi perlindungan sosial sebelum dan sesudah bersara. Pihak kerajaan melalui Kementerian Kewangan dan Ekonomi dengan kerjasama TAP telah pun selesai membuat kajian rapi dan terperinci mengenai keberkesanan skim-skim TAP dan SCP agar ianya dapat memberikan pendapatan persaraan yang lebih baik dan mencukupi bagi ahli-ahlinya. Objektif utama skim baharu ini adalah untuk meningkatkan kualiti kehidupan semasa hari persaraan dengan memberikan jaminan sosial yang lebih inklusif dan bertaya tahan kepada ahli-ahli. Melalui skim persaraan sosial yang lebih baik daripada skim yang sedia ada pada masa ini. Jelasnya antara manfaat SPK kepada ahli adalah tambahan kemudahan-kemudahan pengeluaran sebelum bersara, menerima annuiti yang lebih tinggi selepas bersara bagi tempoh yang boleh mencapai sehingga sepanjang hayat. Penerangan lanjut mengenai SPK boleh diikuti menerusi sesi temubual rancangan sampai pagi hari Khamis 12 Mei 2022. Nilai keluaran kasar industri tanaman negara meningkat sebanyak 14.29% iaitu dari 53.46 juta ringgit pada tahun 2020 kepada 61.10 juta ringgit pada tahun 2021. Sektor sayur-sayuran dan buah-buahan merupakan penyumbang terbesar kepada nilai keluaran kasar keseluruhan industri tanaman pada tahun lalu. Nilai keluaran industri sayur-sayuran tahun lalu berjumlah 25.06 juta ringgit. Bagaimanapun, nilai keluaran sektor tersebut mencatatkan penurunan sebanyak 0.3% berbanding pada tahun 2020. Nilai keluaran industri sayur-sayuran menurun sebanyak 0.3% dari 25.13 juta pada tahun 2020 kepada 25.06 juta pada tahun 2021. Keluaran sayur-sayuran menurun tahun 2021 berbanding 2020 terjejas oleh kekurangan tenaga pekerja ladang, terutama terhadap ladang konvensional dibandingkan dengan ladang berat teknologi tinggi. Komoditi sayur-sayuran dan buah-buahan tempatan ini adalah terdiri daripada jenis sayur-sayuran dan buah-buahan tropika yang sememangnya sesuai ditanam di negara ini. Bagi nilai keluaran sektor buah-buahan pula meningkat kepada 19.99 juta ringgit pada tahun lalu berbanding 14.02 juta ringgit pada tahun sebelumnya. Nilai keluaran industri pelbagai tanaman pula meningkat sebanyak 37% dari 3.56 juta ringgit pada tahun 2020 kepada 4.88 juta ringgit pada tahun lalu.
Sementara itu, nilai hasil industri padi meningkat sebanyak 6.4% dari 6.18 juta ringgit pada tahun 2020 kepada 6.58 juta pada tahun 2021. Manakala nilai keluaran industri bunga keratan menurun 1.3% dari 0.05 juta ringgit pada tahun 2020 kepada 0.04 juta ringgit pada tahun lalu disebabkan pengusaha kurang bergiat aktif semasa gelombang kedua pandemik COVID-19. Bersedekah adalah perkara yang amat dituntun oleh Islam dan sebagai medium menyalurkan bantuan kepada golongan yang memerlukan. Petang kemarin, diadakan majlis penyampaian derma dari syarikat Brothers Garage dan D-Dream Events kepada 102 orang anak yatim dari keempat-empat daerah. Majlis antara lain bertujuan menggalakkan orang ramai melibatkan diri dalam kerja amal dan menyuntik rasa pemedulian dalam kalangan masyarakat negara ini. Tujuan kami adalah untuk beraya bersama anak yatim, sama untuk membagikan dorang juga. Ini kali yang ketiga. Alhamdulillah kami membuat sesuatu perkara ini banyak menginspirasikan orang ramai di negara Brunei Darussalam ini. Harapan kami ingin memajukan lagi sambutan-sambutan seperti ini. Pusat Penjagaan Kanak-kanak di bawah kawalan Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM akan dibukakan serta-merta sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian dengan menghadkan kepada 80% kapasiti kanak-kanak sahaja dalam satu masa. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui JAPIM memaklumkan pengoperasian tertakluk kepada syarat-syarat utama dan kesediaan pusat berkenaan untuk beroperasi mengikut garis pandu dan standard operasi prosedur SOP yang ditetapkan oleh JAPIM, Kementerian Kesihatan dan Jabatan Perdana Menteri. Kebenaran beroperasi juga perlu mematuhi syarat-syarat seperti membuat ujian seringan ART 3 kali seminggu, yakni Ahad, Selasa dan Jumaat, dijalankan di rumah bagi petugas, ibu bapa dan kanak-kanak. Hanya kanak-kanak berumur 3 bulan ke atas dibenarkan dihantar ke pusat penjagaan kanak-kanak dan aktiviti secara berkumpulan adalah dibenarkan. Sementara itu, pemilik pusat penjagaan kanak-kanak hendaklah memastikan premis mempunyai pengudaraan yang mencukupi dengan pemasangan HEPA filter dan hanya individu yang mempunyai keputusan ART negatif dibenarkan hadir ke premis berkenaan, manakala individu yang mengalami simptom COVID-19 dan berisiko tinggi tidak dibenarkan masuk. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui bahagian Belia Jabatan Belia dan Sukan akan menganjurkan musabaqah tilawatil Quran Belia Kebangsaan 1443 Hijrah 2022 Masihi peringkat seringan selama 3 hari mulai hari ini. 53 peserta qari dan 31 peserta qari'ah akan memperdengarkan bacaan masing-masing. Projek tahunan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, kelolaan Jabatan Belia dan Sukan itu diadakan di Dewan Silaturahim Pusat Belia Bandar Seri Begawan bermula pukul 8.15 pagi hingga 5 petang. Orang ramai boleh menyaksikannya secara langsung melalui akaun rasmi Instagram @jbs.bn atau Facebook Jabatan Belia dan Sukan. Sejak tahun 1980, musabaqah tersebut telah berjaya melahirkan ramai qari dan qari'ah belia yang berkaliber dan seterusnya mampu bersaing di peringkat yang lebih tinggi. Ia juga berperanan sebagai wadah untuk melihat keupayaan dan prestasi masing-masing khususnya dalam bidang pembacaan Al-Quran secara berlagu atau teranum.